Sri dan UMNO memerlukan satu reformasi itu ya. Jadi apakah strategi supaya dari segi branding, positioning dia, hasrat barunya, ide barunya macam mana tu? Okay. Pertama, saya telah menimba pengalaman apabila lebih kurang 7 tahun saya menjadi menteri yang jaga wanita. Jadi saya memahami suara akar umbi. Pertama, jika saya diberi mandat, saya mesti tentukan tentera yang akan keluar memerangi lah ibaratkan ya, iaitu wanita UMNO. Lebih kurang 1.3 juta wanita UMNO itu adalah satu angkatan yang kuat. Pembelaan untuk mereka mesti kita beri perhatian. Pembangunan ekonomi mereka, ilmu mereka, kepakaran mereka, isu-isu wanita. Jadi saya minat tentang perkara-perkara itu sebab ini adalah memberi kekuatan kepada wanita UMNO itu sendiri. Pembangunan ekonomi akan menjadi agenda pertama saya. Untuk wanita-wanita di cawangan, wanita-wanita di bahagian, di negeri, dan juga hak-hak dan peluang mereka di dalam parti politik itu sendiri. Saya tidak puas hati dengan prestasi kami wanita UMNO yang ada pada hari ini. Sama ada yang menjadi wakil rakyat ya, maupun di tempat-tempat membuat keputusan. Sebab semasa saya jadi menteri, pada 4 hari bulan Ogos 2004, Kabinet telah bersetuju bahawa sekurang-kurangnya 30% wanita mesti ada di tempat buat keputusan. Tapi hari ini hanya dalam lebih kurang 10% ada di parlimen. Jadi saya akan tentukan insya-Allah lah kalau sampai saya nak lapik cakap ya. Tapi ini adalah vision saya. Kita kena ada satu plan strategik yang jelas dan nyata. 1 tahun apa kita harap untuk sampai, 3 tahun apa kita nak. Itu pertama. Kedua, kita mesti ada plan untuk menambat hati rakyat untuk mengundi kita. Sebab itu memang mustahak untuk wanita UMNO maupun mana-mana pergerakan parti politik. Kita mesti membela nasib mereka. Isu-isu wanita, isu-isu keluarga, isu-isu syariah. Kita jangan rasa malu atau segan atau rasa dia soft issues nak memperjuangkan habis-habisan. Sebab kita kalau wanita dalam politik, kita tak perjuangkan isu-isu wanita sama ada ekonomi, kesihatan, agama lain, siapa lain nak berjuang untuk mereka? Itu agenda kedua, Datuk Sri. Ada lagi? Tak bagi panggil orang politik tak boleh bercakap kami. Okey, Nur Bisha ada soalan. Saya melihat begini yang Datuk Sri sebutkan tadi itu agenda. Okey. Persoalannya sekarang ada orang bertanya, adakah pertandingan ketua wanita ini berlaku disebabkan oleh perbezaan personaliti? Itu yang pertama. Dan kedua, orang bertanya sekarang, apakah perbezaan di antara leadership style Datuk Seri dengan Tan Sri Rafidah? Bukan soal agenda itu, tetapi lebih kepada soal leadership style itu. Apakah yang membezakan? Apakah yang boleh diharapkan oleh wanita UMNO? Dari segi kepimpinan itu, apa perbezaan yang mungkin yang Datuk Seri akan lakukan? Okey. Kita semua seluruh rakyat Malaysia sedia maklum begitu terserlahnya kepimpinan yang berhormat Tan Sri Rafidah. Saya pun mengkagumi kepimpinan Tan Sri. Tapi saya nak katakan bahawa walaupun cara saya lain, saya nak katakan itu tidak bermakna bahawa saya lemah atau saya tidak tahu memimpin. Sebab saya menjadi menteri menjaga wanita 7 tahun. Menjaga 12.7 juta wanita. Saya pernah menjadi magistrate dan lain-lain. Jadi saya mempunyai kecekalan. Cara saya lain. Sebab mungkin pendedahan di dalam kehidupan saya lain. Ya. Saya percaya bahawa sebagai wanita Melayu, wanita Islam, saya lebih minat dengan cara mungkinlah ya kelembutan seorang wanita selembut sutera. Tetapi ingat, jangan sekali-kali bahawa kita tidak boleh membuat keputusan. Kalau saya terpaksa selingsing tangan, saya boleh buat, tetapi itu last resort. Okey, kita sebelum diselingsing tangan nampak gelang mana emas, Jora sebagainya. Kita berhenti sebentar, kita akan kembali selepas ni bersama Datuk Seri Shahrizad Abdul Jalil. Kita kembali lepas ni.
Ya, kita teruskan saja perbincangan. Tadi sebelum kita berehat, Datuk Seri ada kata mungkin style berbeza, mungkin cara lebih lembut perwatakan Datuk Seri. Tapi orang tengok bila mengambil masa untuk sama ada nak betul ke nak ambil ketua wanita ni kan, orang kata mengambil masa. Jadi ada yang mengatakan adakah ini style lemah lembut ataupun ini kurang conviction, itu mungkin kritikannya. Suami sebenarnya saya memang memikir panjang apabila membuat keputusan yang membabitkan ramai orang. Saya di dalam kerjaya saya, apabila saya terpaksa buat keputusan yang kritikal, saya memang mengambil masa. Jika masa diizinkan, tapi kalau kena buat keputusan masa tu, saya boleh buat keputusan masa tu. Saya oleh kerana pelan peralihan itu saya dihadapkan, maka saya mengambil masa kerana saya nak tunggu. Pertama, nak tengok apa dia, kemahuan wanita pertama. Keduanya, nawaitu pelan peralihan itu. Saya sebagai seorang wanita Islam dan sebagai peguam, saya terikat kepada nawaitu pelan peralihan. Kalau kita buat kontrak, yang mustahil ialah nawaitu. Dan pada 9 hari bulan November, nawaitu pelan peralihan itu jelas dan nyata, iaitu saya mesti minta 3 bulan dipercepatkan kerana pada bulan Mac lah nawaitu pelan peralihan itu boleh disempurnakan dengan sebaik-baiknya. Maknanya jawatan ketua wanita tidak dipangku, naib ada. Jadi saya mengambil keputusan, walaupun memang susah untuk saya mengambil keputusan, tapi pada akhirnya saya tahu amanah kepada diri saya, walaupun saya meletak saya dalam satu keadaan yang mungkin berbahaya. Walaupun keputusan itu dibaca dan tidak sebagai kelemahan Datuk Seri sendiri. Saya tidak setuju. Jangan ingat bahawa orang yang mengambil masa sedikit membuat keputusan yang kritikal itu lemah. Saya sabar menanti sebab saya tahu bahawa hak itu mesti dipulangkan ke peringkat akar umbi, dan saya menghormati mereka ketua-ketua wanita bahagian cawangan. Mereka nak tahu kenapa pula 2 orang mesti membuat keputusan untuk 1.3 juta tanpa memberi mereka peluang. Jadi saya pun rasa bersalah. Jadi maka dengan itu saya buat keputusan yang berani bahawa saya akan memberi peluang. Saya menerima pencalonan. Itu bukan satu keputusan yang saya buat sewenang-wenang. Memang makan masa saya istikharah. Tapi pada akhirnya bila saya buat keputusan, saya tidak tulis belakang. Okey, Nobisha. Sebelum saya lengan Okay. Saya bukan terpegun Datuk Seri bercakap ini. Tan Sri Muhyiddin mengatakan bahawa UMNO ni sudah tidak ada wow factor. Sudah tidak ada daya penarik lagi. Okey, itu pun saya nak tambah. Sebab kajian yang dijalankan, orang-orang macam ni bukan wanita lah. Dalam UMNO yang lagi besar, dia kata orang macam ni orang UMNO nak jadikan sebagai pemimpin, tetapi rakyat di luar kata tak, kita nak orang ni. Jadi perbezaan itu kalau kita mapkan balik, mungkin tidak apa yang dimaukan oleh UMNO dengan apa yang dimaukan oleh rakyat jelata itu sedikit berbeza. Jadi reconciliation tu macam mana tu? Saya percaya bahawa reconciliation itu akan berlaku semasa Perhimpunan Agung. Kalau kita lihat sejarah UMNO, apalah sebelum tarikh pertandingan itu dibutamakkan, macam-macam lah spekulasi lah, andaian. Tapi kalau kita lihat sejarah perwakilan UMNO terbukti membuat keputusan memilih pemimpin yang terbaik. Dan saya percaya bahawa pada pemilihan tahun ini mereka akan membuat keputusan yang terbaik. Apakah yang ini saya tadi sambung yang Saudara Syami tanya tadi tu, dia potong tengah tadi tu. Penarik ni, soal faktor penarik ni tadi. Apakah faktor penarik yang Datuk Seri akan bawa yang untuk memenuhi apa yang disebutkan oleh Tan Sri Muhyiddin tadi? Apakah yang menjadikan wanita UMNO dan rakyat akan melihat bahawa UMNO sudah menarik kerana Datuk Seri Rafidah, Datuk Seri Shahrizad menjadi ketua wanita? Apa faktor penarik itu?